Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan alhamdulillah. Mari sama-sama kita sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan. Terutamanya nikmat iman, nikmat Islam, iman dan juga nikmat pada pagi ini dapat sama-sama kita ada rezeki untuk bertemu kembali dalam Tanyalah Ustaz Istimewa Aidil Adha untuk hari ini, hari Sabtu. Hujung minggu kita murni dengan majlis ilmu. Sabtu 17 Julai 2021 bersamaan dengan 7 Zulhijjah 1442 Hijrah. Baiklah, kepada anda semua, Tanyalah Ustaz pagi ini Istimewa Aidil Adha dibawakan bersama dengan Tabung Haji dan juga Agrobank. Dan insya-Allah saya Da'i Hadari akan temankan anda sepanjang 2 jam lebih kurang 1 jam setengah kita bersiaran, atau sebenarnya 2 jam dari awal tadi. Tapi insya-Allah sampailah ke hujungnya saya akan temankan anda dan pelbagai ilmu yang kita akan kongsikan. Terutamanya hari ini para penonton sekalian, kita akan sama-sama dapatkan pencerahan, dapatkan ilmu berkaitan dengan topik yang tiap-tiap tahun kita akan sembang, tiap-tiap tahun kita akan dapatkan ilmu. Bahkan sebelum pandemik COVID-19, tiap-tiap tahun akan ramai yang menanti giliran mereka untuk ke Tanah Suci bergelar Dhuyufur Rahman. Dan alhamdulillah pagi ini insya-Allah topik perbincangan kita pengertian ibadah haji. Dan pada pagi ini saya sangat bertuah kerana bersama dengan kita semua kita ada 2 orang tetamu, yang mana seorangnya berada bersama dengan saya di studio dan seorang lagi secara alam maya. Tapi tak apa, saya kenalkan dulu yang bersama dengan kita pada pagi ini, Yang Mulia Ustaz Tengku Aziz Raja Abdullah, Pengurus Besar Bimbingan Haji Tabung Haji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar kita? Alhamdulillah. Sihat ya, alhamdulillah. Insya-Allah banyak pencerahan daripada Ustaz nanti kita akan tanyakan. Insya-Allah. Dan selain daripada Ustaz Tengku yang bersama dengan kita, para penonton sekalian, bersama dengan kita juga pada pagi ini, Nun dari rumah agaknya. Bersama dengan kita yang berbahagia Dr. Hajah Anisa Abdul Ghani, Pengerusi Jawatan Kuasa Penasihat Ibadat Haji Tabung Haji. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar kita Ustazah, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. InsyaAllah pada pagi ini kedua-duanya bukan calang-calang individu yang kita nak tanyakan pelbagai info ni. InsyaAllah. Cumanya hari ini topik pengertian ibadah haji kita akan sama-sama dapatkan manfaat. Cumanya para penonton sekalian, suka untuk saya kongsikan pada pagi ini, iaitu sebelum kita teruskan perbincangan kita Ustaz ya, kita nak kongsikan statistik ataupun status COVID-19 di Malaysia setakat jam 5 petang semalam, yang mana telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kes baru dilaporkan sebanyak 12,541 kes, yang mana 12,525 kes daripadanya adalah kes tempatan, manakala 16 kes lagi merupakan kes import. Kes kematian baru, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, 115 kes dilaporkan semalam, menjadikan jumlah kes kematian sebanyak 6,728 kes. Jumlah kes sembuh baru pula alhamdulillah 6,742 kes, menjadikan jumlah kes sembuh 772,542 kes. Para penonton sekalian, terus patuh kepada SOP untuk sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19 insya-Allah. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, mungkin kita nak memberkati pada pagi ini perbincangan kita, dan kita nak dapatkan feel, bak kata orang kampung saya Teluk Intan. Nak dapatkan rasa itu bagaimana Dhuyufur Rahman akan bertalbiyah. Jadi mungkin Ustaz, kita mulakan dengan lafaz talbiyah daripada Ustaz. Silakan. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah. Itu dia satu lafaz yang sebenarnya menyatukan umat manusia seluruh dunia. Jika lihat kepada tiap-tiap tahun ya Ustaz ya, bagaimana lafaz ini mengubat kerinduan kepada mereka yang bergelar Dhuyufur Rahman. Cumanya Ustaz dan juga Ustazah, saya tanyakan soalan ini kepada Ustaz dulu, yang berbahagia Ustaz, yang mulia Ustaz. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 196, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Bagaimana yang kita patut faham mengenai haji secara makna dan istilahnya? Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimni ma jahaltu wa zakkirni ma nasitu. Amin. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala walillahi 'alan nasil hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'ul jannah. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada soalan yang dikemukakan tadi. Sebagai mukaddimah untuk kita tahu macam mana haji. Perkataan yang selalu kita sebut alif lam ha jim, al-hajj. Al-hajj. Kalau kita daripada Malaysia, kita tambah lagi ha alif jim kalau dia itu bermaksud kepada manusia. Ya. Haji Hussein misalnya kan. Kalau dalam bahasa Arabnya isim fa'il lah kan. Dia tambahkan alif di situ. Betul. Jadi kalau mengikut istilahnya hal dengan jim ni adalah merupakan perkataan haji yang bermaksud al-qasd. Dia adalah merupakan satu perkataan yang bermaksud ziarah ataupun melawati sesuatu tempat di mana tempat itu yang kita boleh dapat satu manfaat yang besar. Masya Allah. Kan? Apabila kita pergi melawat satu tempat, kemudian di sana kita akan dapat manfaat yang besar, iaitu dari segi apa? Kalau kita tengok dalam surah Hajj itu, liyashhadu manafi'a lahum. Satu kan. Kemudian yang kedua, manfaat dari segi nafsiyah dia, dari segi martabat kerohanian dia untuk meningkatkan yang dikatakan sifat ketakwaan dia kepada Allah. Dan yang ketiga, selain daripada itu, dia juga Allah SWT bagi ganjaran pahala. Mana setiap perbuatan yang di sana akan dapat pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok pula dari segi istilah, kita pergi di mana sesuatu tempat, al-hajj ni, ia tempat tadi yang sudah termaktub, yang sudah ditentukan, memang tempat itu tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi dia satu keistimewaan yang sangat besar. Sebab itulah dari segi pengertian haji ni, kalau kita faham betul-betul, di sana dia mempunyai satu ibrah yang sangat luas. Haji itu mendidik kehidupan kita sebenarnya. Nah, dan juga daripada ibrah kisah-kisah Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kehidupan umat ini sebenarnya. Macam mana dia boleh berdaya maju, boleh meningkatkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu taala, sebagaimana Nabi menterbiahkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga radhiyallahu anhu wa radu. Allah Subhanahu wa taala redha pada dia. Sedangkan dia itu berasal daripada, kita tahu, jahiliyah kan. Betul. Maksudnya negara-negara besar pun tidak mahu menakluki dia kerana kejahilan dia. Tapi datangnya tarbiyah Nabi dalam maksud tadi telah mengubah kehidupan mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala suka. Jadi inilah yang dikatakan, kalau kita faham dari segi makna haji itu sendiri, kalau kita pergi bergantung kepada kita. Ini saya kata sebagai ibrah yang kita perlu ambil daripada amal-amal haji tersebut. Itu secara ringkas dari segi apa yang dikatakan sebagai makna dari segi logah dan juga dari istilah perkataan haji itu sendiri. Itu dia. Wallahualam. Baru kita faham, bukanlah sekadar kita nak mendapatkan gelaran haji, tetapi puncak ibadat ini ialah ketakwaan. Ya, Ustaz ya? Ya, betul. Itu sangat penting sebenarnya. Baik, mungkin juga saya nak tanyakan kepada Ustazah. Mungkin Ustazah sekarang ini mendengarkan. Ustazah? Ya. Baik.
Ustazah, bila kita sebut tentang haji ni, kenapa kita sebagai bakal Duyufur Rahman ni kena sedia juga mental dan juga fizikal? Ada orang fikir nak kena sediakan duit aja. Sebenarnya tidak. Dari sudut ilmunya, fizikalnya kena sedia juga. Kenapa tu Ustazah? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya mulia, moderator kita pagi ini, Ustaz Hadari, dan juga yang mulia Ustaz Tengku Aziz. Berkaitan dengan soalan ini, kenapa kita perlu buat persediaan fizikal dan mental, kita kena faham bahawasanya ibadat haji ini adalah ibadat badaniyah dan maliyah. Kalau solat kita kata ibadat badaniyah saja. Yeah. Jadi maknanya dia sekarang ni adalah ibadat badaniyah. Bila sebut ibadat badaniyah, dia perlu kepada pergerakan. Dia perlu kepada pergerakan. Setiap yang kita nak laksanakan rukun dan wajib haji itu perlu kepada pergerakan. Jadi kalau kita buat contohlah, misalnya bermula daripada kita niat ihram haji, makna kita pun dah masuk dalam suasana keadaan haji itu, makna kita kena bersedia fizikal dan mental kita untuk melaksanakan larangan-larangan semasa ihram. Itu pun perlu kepada mental. Mental juga, mental tu sebab kita kena bersedia apa yang kita patut lakukan dan apa yang kita tak boleh lakukan. Dan begitulah, kalau kita katalah sampai musim masyair, kita nak pergi ke masyair, kita nak pergi ke Arafah, kita nak pergi Muzdalifah, Mina, itu perlu pergerakan sebab kita bertolak daripada hotel kita nak pergi ke sana tu dengan suasana di Arafah, Mina dengan orang yang berjuta, itu adalah perlu kepada tubuh badan yang sihat. Tubuh badan yang sihat, terutamanya kita duduk di dalam kemah-kemah itu. Maknanya kita perlu kepada kesihatan fizikal dan juga mental. Sebab kita tak pernah duduk dalam satu kemah yang bersesak-sesak. Dan dengan berbagai-bagai kerana jamaah haji itu. Dan begitu juga walaupun kita kata semasa tawaf. Tawaf pun memang kalau musim haji ni memang bersesak-sesak. Jadi perlu kepada kekuatan fizikal dan mental. Kalau tidak kita akan tertekan dalam masa kita melaksanakan ibadat haji. Ya, itu dia pentingnya persediaan fizikal dan mental ya Ustaz dan Ustazah ya. Jadi mungkin kejap lagi kita nak menyantuni para penonton kita. Ada soalan daripada penonton kita juga, soalan di Facebook ya, Ustaz dan juga Ustazah ya. Tapi insya-Allah kejap lagi kita akan bawakan soalannya. Cumanya kejap lagi perincian dengan lebih lanjut tentang topik kita hari ini, pengertian ibadah haji. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Tanyalah Ustaz Istimewa Aidil Adha. Kita kembali selepas ini. Setiap hari kami bawakan topik yang berbeza dan kita tampilkan ahli panelis kita ataupun ahli panel kita yang juga berbeza latar belakang. Namun tujuannya tetap sama, iaitu memberi kefahaman dan perincian kepada semua yang menonton. Tanyalah Ustaz. Hari ini Tanyalah Ustaz Istimewa Aidil Adha membicarakan tentang topik kita, pengertian ibadah haji. Dan kita sangat beruntung kerana pada pagi ini bersama Tabung Haji dan Agro Bank kita bawakan Yang Mulia Ustaz Tunku Aziz Raja Abdullah, Pengurus Besar Bimbingan Haji Tabung Haji, dan juga Dr. Hajah Anisah Abdul Ghani,
Pengerusi Jawatan Kuasa Penasihat Ibadat Haji Tabung Haji. Baiklah Ustaz dan Ustazah, ada satu soalan ni daripada sahabat kita Hana Wancik ni. Tapi sebelum tu, kepada anda yang nak tanyakan soalan, kami alu-alukan caranya macam mana. Anda boleh hubungi kami, boleh telefon kami di talian 1800 8816 maafkan saya 037726 1603, okey, 037726 1603, ataupun boleh ke Facebook rasmi kami iaitu Tanyalah Ustaz TV3. Boleh telefon, boleh nak tinggalkan soalan di ruangan komen di Facebook pun boleh. InsyaAllah sama-sama kami akan alu-alukan. Okey, cumanya soalan Hana Wancik ni, Ustaz, katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah kategori jenis-jenis haji yang perlu diketahui oleh para jemaah sebelum berangkat ke Tanah Suci bakal Duyufur Rahman, iaitu Haji Ifrat, Haji Qiran dan Haji Tamattu'? Kerana ramai yang masih keliru dengan kategori haji-haji ni. Dia kata, bukan haji-haji je ke? Kenapa ada banyak jenis pula? Silakan, Ustaz. Okey, terima kasih Da'i, Madhari dan juga Dr. Anissa yang bersama-sama dengan saya pada ketika ini. Kembali kita kepada soalan yang dikemukakan oleh Hanan tadi, iaitu yang berkaitan dengan jenis-jenis haji. Saya rasa Daim, di sini saya nak betulkan sedikit dari segi jenis-jenis haji. Kalau Hanam tadi bertanya tentang haji tamattu', ifrat dan qiran, sebenarnya bukan jenis haji itu. Itu adalah cara mengerjakan haji. Cara mengerjakan haji. Kalau jenis-jenis haji ni maksudnya haji wajib, haji sunat, haji badal. Itu dikatakan sebagai jenis-jenis haji. Jadi saya rasa cara mengerjakan haji daripada soalan Hana ni kan. Okey, berkaitan dengan cara mengerjakan ibadat haji, memang ketentuannya ketiga-tiga itu memang ikut sunnah Rasulullah juga. Kan? Sebab apa? Sebab semasa Rasulullah SAW mengerjakan hajatul wada, semasa dia bergerak daripada Madinah ke Mekah, berartinya di situlah lahirnya yang dikatakan sebagai haji ifrat, haji tamattu' dan juga haji qiran. Berartinya kalau kita pilih salah satu daripada tersebut, itu pun sunnah Rasulullah juga. Rasulullah bersabda, mafhumnya, sesiapa yang nak berihram kemudian nak buat umrah selepas haji, falyatafaddal. Boleh, tak ada masalah. Begitulah lebih kurang kan. Falyaf'al. Buatlah apa yang kamu suka. Kemudian siapa yang nak mengerjakan umrah dulu, kemudian selepas umrah baru buat haji dalam tahun yang sama, fal'af. Maka buatlah kan. Jadi ulama kata itu adalah merupakan haji tamattu'. Siapa yang nak buat tak ada masa dah, nak buat kedua-dua sekali, falyatafaddal. Artinya afal, buatlah. Mengikut kemampuan. Daripada di sini lahirnya sumber cara mengerjakan ibadah haji. Jadi kalau kita tengok lagi mendalam kenapa berlaku macam ini, berartinya haji ini fleksibel. Dia mampu duduk dalam ihram lama, dia boleh pilih haji ifrat. Kan? Kalau dia rasa nak buat umrah dulu, tak lama dari segi duduk dalam tempohnya, dia boleh buat umrah dulu kemudian buat haji. Kalau dia rasa memang tak ada masa dah dia kan. Misalnya sekarang ni macam alasan orang kata saya tak bolehlah pergi Mekah sebab saya banyak kerja. Nak cuti 3 hari pun tak boleh 4 hari. Ada cara dia. Iaitu guna haji qiran. Berartinya tak boleh kita nak bagi alasan untuk tidak melaksanakan amalan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kembali kepada soalan ini, dari segi sebenarnya tidak ada kekeliruan. Cuma dari segi kefahaman kita. Caranya. Kan? Ini yang kedua pula, kebanyakan orang kita ni biasanya dia akan pilih tamattu' itu lebih utama. Dan yang kedua, saya juga ingin memberi penjelasan di sini supaya kita faham tamattu', ifrat dan qiran ni. Maksudnya kita macam ni. Kita nak pergi ke Tanah Suci, kita nak buat dua yang utama. Nak buat umrah, nak buat haji. Dua itu je.
Yang beli-beli itu tak payahlah itu. Itu belakang cerita itu cerita lain lah kan. Ya. Dari segi hukumnya nak buat umrah. Okey, kalau kita masuk dengan umrah, selepas tu tahun tu kita buat haji, itu nama haji tamattu'. Kan? Kalau kita masuk dengan haji dulu, kemudian lepas haji buat umrah, jadinya haji ifrad. Kalau kita buat kedua-dua serentak, jadinya haji kiran. Ya. Tak payah, senang saja kan. Jadi kelakuan kita itu menentukan dia itu ifrad, tamattu' dan juga kiran. Jadi di sinilah kita dapat memahami bagaimana kemampuan kita untuk melaksanakan ibadat haji. Ya. Jadi terpulang kepada Duyufur Rahman itu sendiri. Duyufur Rahman itu sendiri, betul ada ini. Okey, baik. Dah faham dah macam mana itu sebenarnya jenis-jenis je. Bukanlah, maafkan, cara-cara je saja, bukan jenis-jenis lah. Baiklah, mungkin Ustazah boleh jawab soalan ni pula. Bila sebut tentang persiapan fizikal dan mental ni, adakah ia juga Ustazah ya dikaitkan juga untuk mendapat haji yang mabrur? Sebab Ana Karnina ni katanya, apakah persiapan awal fizikal dan mental sebelum melakukan ibadah haji supaya mendapat haji yang mabrur? Tadi Ustazah dah cerita dah tentang pentingnya fizikal dan mental ni. Mungkin Ustazah boleh kongsikan. Silakan Ustazah. Okey. Untuk kita memanglah kalau pergi, setiap orang pergi ke Mekah mengerjakan haji ni, memang daripada awal lagi niatnya untuk mendapat haji mabrur. Tidak ada siapa yang pergi tidak nak haji mabrur. Jadi kalaulah kita betul-betul nak haji mabrur, maknanya kita mesti buat persediaan kita di segi ilmu. Kita kena faham betul-betul cara kerja haji itu. Walaupun kita tengok Rasulullah SAW bersabda, khuzu anni manasikakum, ambillah haji itu, ikutlah haji itu sebagaimana aku lakukan. Jadi kita nampak situ macam kita buat pergerakan, dah okey. Tetapi sebenarnya, kalaulah kita kata, kita ikut pergerakan mutawih lah kita kata, tetapi tanpa ada ilmu pengetahuan yang sempurna tentang rukun dan haji dan juga larangan-larangan semasa haji, jadi macam mana kita nak menjadikan haji kita tu benar-benar haji yang sempurna, yang mabrur, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan sebab banyak ahli hadis yang menceritakan ialah haji yang paling baik ialah haji yang diterima oleh Allah SWT. Haji yang paling baik yang diterima oleh Allah SWT ialah haji mabrur. Jadi kalau kita semua bakal jamaah haji ni nak pergi ke Mekah, perlulah betul-betul mengikuti kursus-kursus yang disediakan oleh pihak tabung haji, bahagian bimbingan sebanyak 13 modul itu. InsyaAllah kita dapat memenuhi kriteria untuk mendapat haji mabrur. Itu yang pentingnya. Ustazah, bila sebut tentang ilmu ni, saya nak tanya Ustazah sikitlah. Ramai yang risau ni Ustazah, bila sebut je tentang ilmu ni, ada yang kurang ilmu, dia takut bila lakukan ibadah tu. Tengah-tengah, mungkinlah tengah menunaikan haji ni, sampaikan tak khusyuk pula. Takut pula disebabkan takut kena dam. Katanya dam tu denda. Jadi macam mana Ustazah? Sebenarnya dam itu bukanlah denda. Akan tetapi sebenarnya mudah haji tu. Mungkin Ustazah boleh bagi penjelasan dari sudut ilmu tu. Okey. Sebab bila kita kata ilmu sebab orang kita ni memang kalau sebut pantang larang dalam haji memang rasa macam satu beban. Sedangkan dia adalah satu perkara yang nak mendidik jiwa kita kepada ke arah yang lebih sempurna. Keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah SWT. Itu yang kita nak. Jadi maknanya, bila kita katalah ilmu ini kita belajar dengan sebaik-baiknya, maka kita akan apa orang kata, bila kita faham macam mana cara nak tawafnya, macam mana nak diadik wukuf Arafah tu, apa yang perlu kita lakukan dan bagaimana cara nak melontar, nak mabit, maka insya-Allah itu memberi satu ketenangan kepada kita ya. Sebab kita katalah semasa duduk di Arafah kita banyak berdoa kepada Allah SWT semua. Jadi itu memberi ketenangan. Kita rasa kita lebih dekat dengan Allah SWT dalam kerja-kerja haji ini sebenarnya. Bukan menjadikan satu ketakutan bila dah rasa ilmu tak cukup seolah-olah
haji kita tidak sempurna, tetapi apa yang kita lakukan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah itulah yang memberi ketenangan kepada kita dalam kita mengerjakan haji ini. Jangan kita rasa takut sangat sebab tidak ada apa pun sebenarnya, walaupun kita kata bagi wanita sendiri pun dengan datang haid kurang buat ibadat, tetapi itulah ganjaran daripada Allah Taala di atas keredaan kita itu sendiri. InsyaAllah bila sebut kait dengan wanita tu nantilah saya akan tanya jugalah soalan mewakili para wanita tu kejap lagi kat Ustazah. Cumanya betul lah Ustazah ya, ilmu tu penting Ustaz ya. Bukanlah kita ni takut sampai alamak habislah kena dam kejap lagi. Sikit-sikit takutlah kena dam. Sampai nak berjalan pun takut kena dam. Itu susah juga tu. Apa-apa pun insyaAllah kejap lagi akan ada perincian lebih lanjut tentang topik perbincangan kita hari ini, iaitu pengertian ibadah haji. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Kita rehat seketika. Tanyalah Ustaz Istimewa Aidilladha. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus menonton Tanyalah Ustaz. Hari ini Tanyalah Ustaz Istimewa Aidilladha bersama dengan anda pada pagi ini. Dan terima kasih kerana tontonan dan juga sokongan anda lah kami terus teguh berdiri di sini. Dan hari ini Alhamdulillah bersama dengan saya Da'i Hadari, dan kita sama-sama bincangkan tentang topik kita pengertian ibadah haji bersama dengan Yang Mulia Ustaz Tengku Aziz Raja Abdullah, Pengurus Besar Bimbingan Haji Tabung Haji, dan juga yang berbahagia Dr. Hajah Anisah Abdul Ghani, Pengerusi Jawatan Kuasa Penasihat Ibadat Haji Tabung Haji. Baiklah, kepada anda semua para penonton, terus berada di rumah jika tiada sebarang keperluan untuk berada di luar. Sebab apa? Kita nak sama-sama putuskan rantaian COVID-19 ataupun rantaian COVID-19. InsyaAllah sama-sama kita jaga kita. Baiklah, Ustaz, ada soalan daripada sahabat kita di Facebook ni, Sar Rasid ni. Katanya, apakah syarat-syarat wajib rukun haji dan tata cara yang tertib? Kalau tak tertib, tak jadi juga. Yang perlu diketahui bagi seseorang yang ingin melakukan ibadah haji. Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Silakan. Okey, terima kasih kepada petanya. Soalan yang bagus juga untuk kita fahami. Sebab dalam ibadat haji ataupun dalam ibadat umrah, perkara yang ditanya tadi adalah merupakan satu perkara yang penting. Ataupun faktor utama, iaitu pertama rukun, rukun haji, kemudian wajib haji, kemudian yang ketiga macam mana dari segi pelaksanaannya. Kan? Berartinya kalau diminta supaya apa yang dikatakan rukun, rukun ini dia ada 6. Niat ihram haji, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, bergunting, kemudian tertib pada kebanyakan rukun. Itu 6. Kemudian dari segi wajib pula ada 6 juga. Iaitu niat ihram di miqat, bermalam di Muzdalifah, melontar di Jamratul Kubra pada hari yang ke hari raya tu, hari Nahar nanti. Kemudian berada di Mina pada malam yang ke-11, 12 dan 13. Kemudian melontar ketiga-tiga jamrah yang berada di Mina tadi. Berartinya 6 perkara ni. 6 perkara ni dari segi pelaksanaan dia bercampur. Kadang-kadang rukun dulu, kemudian wajib dulu, kan? Misalnya niat ihram rukun. Kemudian niat di miqat wajib haji. Jadi kita nak niat tu niat di mana? Di miqat. Miqat haji. Kalau orang yang ikuti kursus atau pembelajaran haji, dia akan tahulah miqatnya di mana, kan? Kemudian yang kedua, larangan dalam ihram. Ketika dalam ihram. Larangan dalam ihram wajib haji. Kemudian sudah larangan, dia kena buat wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini adalah merupakan rukun. Kemudian balik semula kepada Muzdalifah. Iaitu bermalam di Muzdalifah. Sudah melaksanakan bermalam di Muzdalifah, dia akan balik semula ke Mina. Untuk melontar di Jamratul Kubra, bermalam dan melontar pada hari-hari tasyrik. Kemudian balik ke Mekah untuk tawaf, sa'i, maka tertiblah banyakkan rukun. Kemudian
masa dia melontar tadi dia boleh tahallul lah, yang dikatakan sebagai tahallul awal, tahallul sani. Dan semasa di Mina juga dia akan Allah Subhanahu Taala bagi ruksah bagi mereka yang buat haji ini, dia boleh bagi pilihan sama ada dia nak buat nafar awal ataupun nafar sani. Apabila dia buat nafar awal, berartinya dia diberi kemudahan oleh Allah SWT tidak bermalam pada malam yang ke-13 dan juga tidak melontar ketiga-tiga jamrah pada hari yang ke-13. Berartinya dia boleh meninggalkan Mina, kemudian sama ada dia nak pulang ke Malaysia ke ataupun dia nak balik ke Mekah untuk menetap ke ataupun dia tak mau datang, tak ada masalah. Itu ruksah. Pala tajad. Yang mana dibolehkan. Jadi di sini sebab itulah sebagaimana yang Dr. Anissa sebut tadi dan Hadari sebut tadi, Dain sebut tadi, pembelajaran tu sangat penting. Ilmu lah. Ilmu macam mana kita nak dapat haji yang sempurna, kita tak belajar. Sebab kadang-kadang setengah orang kata tak payah belajarlah, haji tu mudah je, ikut je baca boleh kan. Itu pandangan dia kan. Tapi realiti masa melaksanakan dia akan timbul macam-macam persoalan. Kan kadang-kadang haji ni masya-Allah setiap tahun kita pergi, setiap tahun masalah baru. Akan ada. Jadi dari segi hikmah, sama ada dari segi pelaksanaan, dari segi jemaah haji, penerimaan jemaah haji itu sendiri. Jadi oleh kerana itulah sama ada bagi saya, sama ada haji ataupun umrah dia mesti belajar. Belajar adalah merupakan jalan penyelesaian yang sangat penting untuk menuju kepada haji mabrur. Wallahualam. Kena belajar, kena dapatkan ilmu. Ada orang dianggap, alah saya dah berapa kali pergi umrah sebelum ni. Tak ada masalah lah bab haji katanya. Tiba-tiba dia lah yang paling kantoi. Ya? Ustaz ya? Itu betul, betul. Itu bahaya juga tu, kena pentingnya dapatkan ilmu. Baru kita tahu tadi setiap step ataupun setiap langkah demi langkah tu ada yang perlu kita patuhi. Baiklah, Ustazah. Saya ni bukan apa. Bila Ustazah ada ni nak tanya jugalah wakil bagi wanita muslimah kita. Yelah, saya pejuang wanita juga. Jadi Ustazah, ada soalan yang bertanyakan ni Ustazah. Katanya, ni Saziatul Siddiq bertanyakan, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Bagaimana bagi wanita yang dalam iddah ketika menunaikan ibadah haji pada ketika itu mahramnya meninggal dunia ketika di sana? Bagaimana untuk mendapatkan pengertian haji yang sebenar ketika diuji dengan kehilangan orang yang tersayang, dan bagaimana adab dan persiapan yang perlu dia hadapi untuk mungkin ketika itu terganggu untuk melaksanakan ibadah haji? Mungkin Ustazah boleh perincikan. Silakan Ustazah. Terima kasih kepada yang bertanya. InsyaAllah ya, bila kita pergi ke Mekah ni berbagai-bagai keadaan kan. Betul. Ada yang kita kata suami meninggal. Itu masing-masing lah yang telah ditentu oleh Allah SWT. Jadi walau bagaimanapun kita bersabarlah bila berlaku keadaan demikian. InsyaAllah ada di sana hikmahnya. Jadi bila berlakulah kita kata seseorang itu suaminya mati di sana, kita mesti ingatlah setiap wanita bila mati suami dia kena beredah sebagaimana kita tengok firman Allah. Firman Allah dia kata, Allah Taala berfirman, allazina yatawaffawna minkum azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra kan. Jadi artinya setiap kematian suami itu maknanya isteri kena beredah 4 bulan 10 hari. Jadi di samping itu 4 bulan 10 hari itu kita juga, wanita juga wajib beredat, berkabung. Bukan setakat beredah 4 bulan 10 hari, tapi kena juga beredat, berkabung. Ini. Jadi walaupun kita kata, kita ni duduk dalam suasana kerja haji, ya. Kita duduk dalam suasana kerja haji dan suami berlaku kematian, kita juga mesti beredah dan juga beredat, berkabung itu. Cuma dalam hal ini kita tengok, semasa kita duduk di Mekah ini ada perkara yang dikecualikan daripada beredat dan ada perkara yang wajib beredat. Kalau kita berlaku kematian di Mekah tu maknanya seorang jemaah wanita tu dikedalah apa yang perlu dia dikecualikan daripada edat
dan apa yang wajib dia berihdad. Perkara yang dikecualikan daripada ihdad bila berlaku kematian, maknanya wanita tersebut, jemaah haji wanita tu boleh menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadat haji ataupun umrah lah kalau pergi musim umrah. Maknanya dia boleh selesaikan walaupun kita dah beredah, tetapi kita boleh menyelesaikan perkara-perkara berkaitan dengan ibadat haji dan juga umrah itu. Itu tak ada halangan, tak ada halangan. Dan begitu juga jemaah wanita boleh pergilah solat di Masjidil Haram. Itu dikecualikan mengikut program di maktab dan program yang dibuat oleh muassasah dengan syaratnya ialah syaratnya kena jagalah adab semasa ihdadnya. Kita kena jaga adab semasa ihdad dan adab semasa ihdad dan beredah dan juga kalau nak pergi masjid mestilah pergi dengan wanita yang siqah dan juga tidak timbul fitnah. Itu kita kata boleh buat. Dan perkara yang kita wajib lakukan semasa ihdad ialah kita tak bolehlah masa dalam ihdad ni kematian suami nak pakai yang lawa-lawa, perempuan kata nak pakai lawa-lawa, pakaian yang menarik pandangan dan juga memakai perhiasan diri seperti gelang rantai, memakai wangi-wangi yang di badan pakaian, memakai celak mata, memakai make-up, memakai inai dan juga memakai minyak rambut untuk tujuan berhias. Itu kita kena lakukanlah semasa kita duduk di dalam bilik hotel gitu. Jadi kita kena jaga suasana kita duduk di hotel semasa berlaku kematian itu. Kita kena jaga patalaran semasa ihdad ini. Itulah yang perlu diketahui dan dipahami oleh jemaah haji wanita yang suaminya kematian di Mekah. Pendek ceritanya banyaklah kena belajar puan-puan muslimah yang berada di luar sana. Sebab kemungkinan ini boleh berlaku Ustazah Jadi insya-Allah walaupun iddah adalah perkara-perkara yang dilonggarkan tapi ada juga pematuhan itu perlu dipatuhi. Dan insya-Allah kejap lagi Ustaz, saya nak tanya Ustaz kejap lagi berkaitan dengan falsafah haji itu sendiri. Maksudnya pergi sana bukan nak dapat gelaran haji bila dah pulang, tapi ada sebenarnya yang kita boleh belajar, sepatutnya belajar Ustaz InsyaAllah kejap lagi Ustaz Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini untuk mendapatkan penjelasannya dalam Tanyalah Ustaz Istimewa Aidil Adha. Kembali lagi selepas ini. Setiap kali bulan Zulhijjah itu tiba, sudah pasti kita akan teringat dan rindukan tanah suci Mekah yang mana ia menantikan kedatangan jutaan umat Islam dari seluruh dunia untuk sama-sama bertalbiyah dan melakukan ibadah haji. Dan hari ini kita sama-sama dapat pencerahan untuk topik besar kita, iaitu topik pengertian ibadah haji bersama dengan dua orang yang bersama dengan saya, iaitu Yang Mulia Ustaz Tunku Aziz Raja Abdullah, pengurus besar bimbingan haji Tabung Haji, dan juga bersama dengan kita juga yang berbahagia Dr. Hajah Anisa Abdul Ghani, pengerusi jawatan kuasa penasihat ibadat haji Tabung Haji. Baiklah para penonton sekalian, terus tanyakan soalan. InsyaAllah kita akan sama-sama alukan jawapan dan soalan, dan juga kita akan sama-sama kongsikan jawapan bersama dengan anda. Cumanya para penonton sekalian, kita nak terus bersama dengan Dr. Anisa. Baiklah Ustazah, tadi Ustaz ada sebutlah tentang satu demi satu perkara yang perlu dilakukan, dan Ustazah juga ada kongsikan iddah itu. Cumanya bila kita kaitkan dengan rukun haji itu sendiri, kenapa Ustazah setiap rukun-rukun itu kalau kita perhatikan ada kaitannya dengan kisah para anbiya terdahulu. Apa sebenarnya yang kita boleh belajar dari setiap rukun yang kita lakukan dalam mengerjakan ibadah haji ni Ustazah? Okey. Memanglah kita kata
banyaklah apa nama ni sejarah-sejarah yang kita tengok bila kita mengerjakan haji ni. Kita tengok misalnya kita kata apa nama ni sa'i, tepat sa'i kita katakanlah ya. Ya. Kalau kita mengerjakan tawaf kita nak sa'i ya, kita kata sa'i. Tepat sa'i itu adalah berlaku sejarah di antara Nabi Ibrahim dengan isterinya Sarah kan. Jadi macam mana Nabi Hajar ya. Hajar bagaimana Nabi Ibrahim tinggal anaknya Nabi Ismail di tempat yang kering konstan kan, kering konstan dan tidak ada apa-apa pun, air pun tak ada kan. Jadi macam mana tu yang Hajar tu keluar berjalan ke sana kemari untuk mencari air untuk memberi minum kepada anaknya Nabi Ismail kan. Jadi sebab itulah kata-kata bila kita pergi ke Mekah, bila kita pergi sa'i, tempat sa'i itu kita tergambarlah macam mana peranan Hajar ya. Peranan Hajar seorang isteri yang taat kepada suami sebab dia faham bahawa suami dia itu seorang yang diutus oleh Allah. Misalnya kita katalah ni kan, dia faham macam mana kerja-kerja dakwah suami dia. Jadi dia sangguplah, dia korbanlah diri dia tinggal di tempat itu demi untuk mengabdikan diri kepada Allah. Itu kita tengok dalam sa'i lah. Dan kalau kita tengok pula dalam sejarah melontar, yang melontar yang mana bila berlaku melontar tu maka berlakunya kita katalah hari raya korban hari raya korban tu yang ke-11, 12, ke-13 itulah berlakunya sejarah korban al-udhiyah ini kan, bagaimana sejarah Nabi Ibrahim nak korbankan anak Nabi Ismail semua tu kan. Kita tengoklah Allah Taala merakamkan kepada kita bahawa pendidikan dia sempurna daripada Allah di antara Nabi Ibrahim, Hajar dan juga Nabi Ismail kan, macam mana pengorbanan keluarga ini sehingga masing-masing bermusyawarah untuk melaksanakan tuntutan Allah SWT supaya korbankan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sehingga akhirnya Allah Ta'ala gantikan dengan seekor kibas kan. Itu kita tengok pengorbanan dan pendidikan yang diajar oleh keluarga ini kepada kita semua ya, segi pengorbanan daripada keluarga ini ya. Ya, itu dia. Itu di antaranya lah. Ya, banyak ibrah yang kita boleh dapat. Yang lain kita dapat dalam hal ini. Betul Ustazah. Sebenarnya setiap apa yang kita lakukan itu bukanlah sekadar lakukan ibadat, kemudian lepaslah dan balik dapat gelaran haji. Tidak. Sebenarnya ada di sebaliknya pengajaran-pengajaran yang kita perlu tahu. Cumanya Ustaz, bila Ustazah kongsikan tadi, sebenarnya ia sangat penting. Penghayatan dalam setiap apa yang kita lakukan itu sangat penting, terutamanya berilmu lah. Jadi ada yang ambil mudah tentang kursus. Ini kita nak kongsikan sikit lah, nak tekan sikit tentang kursus ni. Pernah tak, mungkin Ustaz boleh kongsikan, ada yang ambil ringan tentang kursus, katanya tak apalah, kat sana nanti ada mutawif katanya. Nanti kita tanya je lah. Sebenarnya bukan senang nak daripada seorang atau 3 mutawif nak menjaga beribu-ribu jemaah Malaysia. Silakan. Terima kasih Dain. Sebagaimana yang kita maklum, haji ini dia adalah merupakan pengetahuan. Betul. Okey, sekarang ni kita nak kembali kepada kita sendiri, berkaitan ilmu. Contohlah saya bagi kan, saya bagi contoh. Solat. Kita kena belajar untuk solat. Yang kita belajar solat itu, hari-hari kita belajar solat. Dan hari-hari kita solat, itu pun ada salah. Itu pun ada salah? Ada pun salah. Ini haji yang kita nak buat sekali dalam seumur hidup, kita tak belajar. Berartinya memang penting. Memang penting dari segi konsep haji itu sendiri. Sebab apa? Khuzu anni manasikakum tu, yang disabdakan Nabi, ambillah apa ibadat kamu dalam haji ini sebagaimana yang aku tunjuk. Macam mana kita nak tahu Nabi tunjuk macam mana sedang kita tidak berilmu? Sebab macam yang kita kata dalam ibadat haji ada rukun, ada wajib. Macam mana kita kalau kita tak belajar untuk menyempurnai? Sebab kita kena faham dalam ibadat haji dan umrah ini dia tidak sama dengan solat. Contoh saya bagi satu perkara yang tak sama. Apabila kita niat ihram, berartinya mula kita nak mengerjakan haji,
dia kena selesai sehingga tahallul. Adari faham? Ya. Berarti kita tak boleh berhenti tengah-tengah. Betul. Kalau kita berhenti tengah-tengah, amalan tak selesai, kita masih lagi berada dalam ihram. Ihram. Apabila kita berada dalam ihram, kita terikat dengan larangan ihram. Betul. Apabila kita buat perkara yang larangan ihram, kita kena ganti dengan dam, betul. ganti dengan beras, ganti. Apabila benda ni tak selesai, sampai kita balik ke Malaysia, berartinya banyak mana denda yang kita kena buat. Itu saya kata pentingnya konsep ilmu tadi. Kalau kita tidak ada ilmu, berartinya masalah kita. Ya. Kan kalau kita ikut tak apalah saya ikut dengan kita berilmu lain. Orang berilmu kemudian diikuti oleh musyrif lain. Kan? Ya. Dia sebagai guide saja. Apabila ada masalah, sebab dia ada berilmu kan. Dia tahu ini betul atau masalah. Ini rukun ke, ini wajib. Ini kena bayar dam ke, ataupun ganti dengan dam ke, ataupun batal. Kan? Apabila dia faham konsep ini, insya-Allah amalan dia itu yang dikatakan haji mabrur tadi. Apabila kita tidak bergelombang dengan dosa. Sebab Ibnu Jauzi ada menyatakan haji yang betul ini dia tidak dicemari dengan noda dosa, maksi kan. Wala fusuk. Berarti apabila tidak dicemari, maksudnya kesempurnaan hukum tadi. Jadi daripada situlah peterbihan haji itu akan berlaku. Apabila kita pulang ke Malaysia, insya-Allah barulah ada perubahan dalam kehidupan kita yang lebih baik lagi daripada tersebut. Ini kita kata ibrah haji itu tadi. Kan? Ibrah haji kita pergi itu dengan penuh ilmu, melaksanakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala dengan keikhlasannya, dengan tawaduknya, insya-Allah di sana ada peterbihan yang boleh mendidik kita. Ya, itu penting. Kan, itu penting. Sangat-sangat penting ilmu. Sebab itulah dalam kursus haji, walaupun kita kata 5 tahun lagi kita nak pergi kan, digalakkan kursus haji. Walaupun yang kedua, yang ketiga, banyak pun tak apa. Sebab Allah SWT dia tidak tengok yang dia tengok kita hadir itu akan diberi ganjaran oleh Allah SWT. Di sinilah konsep pentarbiahan haji itu bermula. Itu yang penting. Itu kalau tidak, janganlah pula kerana kita malas nak pergi kursus, tak nak pergi kursus katanya. Boleh baca je Ustaz. Jadi sampai dekat sana, macam-macam pula mutawif kena buat. Kena buat kursus dekat sana pula. Letih mutawif Ustaz ya. Kesian petugas-petugas kita. Okey, sekarang ni ada satu soalan ni kita nak tanya kat Ustazah. Baik Ustazah, ini soalan yang selalu ditanyakanlah. Tiap-tiap tahun mesti akan adalah soalan ni. Dari Siti Mawar, daripada Siti Mawar di Facebook. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, Ustazah dan juga semua dalam tanya Ustaz. Waalaikumsalam. Pelaksanaan ibadah haji merangkumi lelaki dan wanita yang berkemampuan. Bagi bakal jemaah haji wanita, salah satu syaratnya mesti bersama mahramnya atau di usia 45 tahun tak perlu bersama mahram. Persoalan saya, wanita di usia 45 tahun dan ke atas sebaiknya ada pengiring atau mahram ini. Ini adalah kerana semakin usia meningkat, kita makin memerlukan mahram atau pengiring. Macam mana tu Ustazah? Mungkin boleh kongsikan. Okey. Terima kasih kepada yang bertanya. Memanglah kita tengok di antara syarat-syarat wajib haji ni yang bagi wanita ialah bila nak pergi haji mesti ada mahram kan, ada mahram. Jadi cuma mahram ini kita tengoklah kalaulah orang yang tidak bersuami mahramnya ialah ibu bapa lah, bapa semua kan, kalaulah yang berkahwin suami. Kalau sekiranya tidak ada kedua-dua ni, maka dia boleh jadikan mahram dia ialah wanita siqah. Wanita siqah sekurang-kurangnya 2 orang wanita siqah itu dah boleh jadi mahram dah. Jadi kita tengok ya. Kenapa bila sebut wanita perlu ada mahram? Kita kena faham dia. Islam ini agama rahmah. Agama rahmah maknanya dia sentiasa jaga suasana yang aman kepada wanita. Terutama wanita takut timbul berbagai-bagai fitnah, maklumlah ya. Kalau kita tengok kita ni bermusafir jauh dan dalam perjalanan tu berbagai-bagai. Jadi sebab itulah disyaratkan kepada wanita tu ada mahram. Tapi kalaulah kita kata wanita atau umurnya 45 tahun ke atas dah,
dia dah dalam kategori yang dah berumur kan. 45 ke atas tu dia kategori berumur. Maknanya di saat itu perkara yang boleh menimbulkan fitnah dah berkurangan, dah tidak ada. Fitnah dalam perjalanan, fitnah semasa duduk di Mekah dalam perjalanan pergi masjid, tidak ada lagi, kurang fitnah itu. Jadi sebab itulah dia tidak mensyaratkan bagi wanita yang dah berumur ni ialah kalau tidak ada mahram pun dia boleh pergi dengan kumpulan-kumpulan yang sikah itu pun. Itu orang yang sebilik dia yang sikah itu pun telah boleh menjaga dia dah. Jadi itulah dia tak perlu kepada mahram dia. Sebab kalau yang muda kita perlu kepada ihram lah. Sebab itu yang pentingnya fitnah itu. Unsur fitnah itu. Kalau dah fitnah itu tidak ada, kita katalah negara kita ni dah aman, dah apa. Dia boleh jadi kita akan boleh mengambil pandangan-pandangan yang kita akan cubalah. Kita akan cuba mencari pandangan bahawasanya satu masa nanti wanita mungkinlah tak perlu kepada mahram suami ataupun keluarga lah. Mungkin dengan kumpulan wanita sama wanita itu pun dah boleh dijadikan mahram. Sebab suasana keamanan dalam kapal terbangnya di Mekah pun dah ada keamanan. Tidak ada fitnah lagi. InsyaAllah kita boleh mungkin satu masa. Sebab fake ini mungkin dia sesuatu yang wakil, yang realiti boleh jadi berubah nantilah. Itu kita dalam proses kita tengok lagi ya. Jadi sebab itulah bagi ustazah, kalau kita kata soalan tadi dia kata kenapa orang yang makin tua tak perlu kepada mahram ya? Sebab kita dalam fake ni, kalau kita dah tua tak mampu bergerak untuk menjaga diri sendiri, makna itu dah termasuk dalam kategori yang tak mampu di segi tubuh badan. Bila tak mampu di segi tubuh badan, maknanya dia boleh badal haji. Ini yang kita kena faham ya. Jadi kita tak perlu ada pengiring. Kita tak perlu ada pengiring sebab syarat untuk mengerja haji ya sihat tubuh badan. Kalau memang dah dicek oleh doktor, dia tidak mampu di segi kesihatan untuk pergerakan kerja-kerja haji ni, maknanya dia dah tidak mampu. Bila tidak mampu, kalau dia mampu di segi keuangan, dia kena badal haji. Dia wajib pada haji lah. Itu kita kena didik masyarakat kita kan. Bukan katalah walaupun dah sakit, macam mana pun nak pergi juga minta dengan pihak pengurusan haji, nak bawa orang pengiring ya, untuk menjaga urusan-urusan pergerakan dia itu. Jadi kalaulah betul-betul kita tak mampu dari segi kesihatan, kita redalah Allah kita tak mampu, maka kita boleh badal haji. Dan badal haji pun akan dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya suka dengan apa yang Ustazah nyatakan tadi, bahawasanya kenapa perlu ada mahram, iaitu Islam ini agama rahmah, melindungi wanita. Itu sangat penting kita kena tahu tu. Baiklah, sekarang ni saya nak tanyakan kepada Ustaz satu soalan inilah. Ada orang cakap kita ni kena minta maaf sebelum nak pergi ke sana kemari. Sebab apa? Takut-takut nanti meninggal dekat sana. Tak sempat, dosa sama manusia ni. Masalahnya, takut pula nanti ada orang tu dia nak merapatkan kembali ukhuwah, minta maaf tu sebab hanya kerana nak pergi Mekah. Balik nanti masih lagi tak bertegur siapa. Maksudnya itu adalah tidak mabrur juga. Bagaimana Ustaz boleh kongsikan? Okey, terima kasih Da'i Nadhari dan juga bersama saya Dr. Anissa. Jadi masalah ini sebenarnya bukan saja masa haji. Kan? Benda ini kena berterusan. Betul Ustaz. Nah, sebab apa? Sebab dia kata mati kan? Ya. Mati ni tidak semestinya pergi haji sekarang. Boleh kan? Bila-bila masa boleh kan? Berartinya konsep yang dikatakan bermaaf-maafan tadi kena berterusan. Cuma mungkin di sini dia nak katakan lebih-lebih lagi lah. Mungkin ada alasan kalau masa lain tu tiba-tiba datang minta maaf lah apa. Apa pula ni kan? Jadi masalah pula kan? Jadi kalau pergi haji ni mungkin ada sebab lah. Tapi bagus juga. Satu bagi saya, walaupun dalam keadaan tersebut, satu sifat yang bagus. Satu kepribadian yang bagus. Sebab apa? Sebab apabila kita pergi menunaikan haji, kalau boleh kita nak bersihkan hubungan kita dengan manusia dan hubungan kita dengan Allah. Sebab itulah dalam pentarbiahan
sebelum kita berangkat tadi, kan? Sebelum kita berangkat, sebelum nak memakai ihram yang putih tu. Putih itu pun kita kalau boleh kita minta doa dengan Allah supaya Allah SWT ampunkan. Kan? Ampunkan kita sebab kita nak mengerjakan ibadat. Kan? Kita tak mahu dengan sebab ada sikit dosa-dosa itu amalan kita terganggu. Betul. Kan? Kita nak supaya pakaian kain ihram kita yang diwarnakan putih itu putih juga dari segi dosa. Betul. Berartinya kita berada dalam keadaan suci. Jadi macam kita lah kan, apabila kita berada dalam keadaan diri kita selesa, kita tak ada apa dah. Tak ada was-was. Tak ada was-was. Hati kita, dada kita lapang. Jadi masa itulah kita nak bermunajat dengan Allah. Misalnya kita wukuf di Arafah kan. Wukuf dalam keadaan tenang, tangan kita sentiasa mengangkat doa kepada Allah. Tak ada fikir dosa sama manusia. Tak ada fikir dah benda-benda lain. Maksudnya kalau masa sekarang lah Allah Ta'ala jemput, kita reda. Maksudnya sudah dalam keadaan suci. Mana penyerahan kita itu kepada Allah. Berartinya dari segi konsep tadi, kan? Konsep semasa kita melaksanakan ibadat haji itu memang sesuai. Perkara itu boleh membentuk kepribadian kita untuk menjadikan Islam yang soleh, Islam yang musleh, membentuk manusia. Itu yang dikatakan sebagai haji itu sendiri, haji. Sebab bagi saya haji ini dia tarbiyah semua kehidupan manusia. Sebab itulah kalau kita tengok dari segi rukun Islam pun dia duduk terakhir. Kenapa dia duduk terakhir tu? Sebab apa? Sebab untuk menyempurnakan haji yang betul, perkara berkaitan dengan syahadah mesti sempurna. Solat mesti sempurna. Puasa mesti sempurna. Zakat sempurna, baru pergi haji. Konsep ini sempurna, insya-Allah akan dapat haji yang betul. Jadi kita zakat tak keluar pergi haji. Macam mana nak dapat haji yang sebenar? Puasa tak puasa, tak ganti lagi kan. Kita pergi haji. Sembahyang kita tak jaga. Syahadah lagi lah kan. Buat dengan syirik, dengan saka, dengan macam-macam lagi kan. Lagilah. Tiba-tiba nak pergi haji. Sebab itulah kadang-kadang haji itu tidak mendidik dia. Bukan kerana haji, kerana kita. Asas sebelum itu tak ditunaikan. Tidak ditunaikan. Baik. Berartinya nak pergi haji, asas rukun itu sebab itulah Allah Ta'ala letak di bawah itu sebenarnya ada satu hikmah yang sangat besar. Baik, Engkau. Saya yakin. Ustaz, banyak lagi kita akan kongsikan. Sebab apa kalau kita tengok memang banyaklah perinciannya. Tapi kejap lagi, kita nak tutup dulu di TV3 dan sambungan apa yang nak dikongsikan oleh Ustaz kejap lagi di TV9. Boleh Ustaz ya? Boleh, insyaAllah. Jadi, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz Istimewa Aidiladha. Alhamdulillah, tanyalah Ustaz Istimewa Aidiladha pagi Sabtu ini. Sama-sama kita murnikan pagi hujung minggu, dapatkan ilmu tentang topik perkongsian ataupun perbincangan kita iaitu pengertian ibadah haji. Alhamdulillah, hari ini kita bersama dengan Yang Mulia Ustaz Tunku Aziz Raja Abdullah, Pengurus Besar Bimbingan Haji Tabung Haji, dan juga Dr. Hajah Anisah Abdul Ghani selaku Pengerusi Jawatan Kuasa Penasihat Ibadat Haji Tabung Haji. Baiklah, para penonton sekalian, suka untuk saya kongsikan daripada Agrobank ni, apa yang menarik ni, ada dua perkara yang saya nak kongsikan. Yang pertama, Agro Farah Eye. Dapatkan bonus tambahan secara bulanan sebanyak 50% daripada jumlah keuntungan atau hibah dengan akaun simpanan Agro Farah Eye, tertakluk kepada terma dan syarat. Dan yang kedua yang saya nak kongsikan ialah Ar-Rahnu Agrobank. Gadai emas anda di Agrobank sekarang sambil menikmati margin pembiayaan sehingga 80% daripada nilai semasa barang kemas emas, dan kadar keuntungan yang dikenakan adalah serendah 55 sen sebulan. Okey, Alhamdulillah. Itu dia yang saya dapat kongsikan dari Agrobank.
Baiklah, masih lagi kita bersama dengan Ustaz dan juga Ustazah kita. Baiklah, sebelum saya nak tanyakan kepada Ustaz. Cumanya, Ustazah, bila kita tengok ibadah haji ni, antara lelaki dan wanita ni, antara Muslim dan Muslimat ni lagi, ya Allah, susah benar lah. Nak pergi pun kena ada mahramnya. Kemudian itu dan ini. Bahkan dekat sana pula kalau yang kematian suami kena iddah pula. Beratlah. Saya selaku penyokong wanita ni, kita kena merasai beban wanita tu. Jadi Ustazah, betapa besarnya ganjaran kepada wanita yang mengerjakan haji? Mungkin Ustazah boleh kongsikan. Okey. Sebab kalau kita utut menjawab soalan inilah, Ustazah teringatlah satu hadis. Satu hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah kata, Ya Rasulullah, daral jihad afdalul amal. Afala ujahidu? Wahai Rasulullah, kami lihat jihad itu lebih afdal, sebaik-baik amal, sebaik-baik afdal amal. Apalah ujahidu, boleh tak aku nak berjihad sama? Maknanya jihad di medan perang itu adalah sebaik-baik amal. Jadi Rasulullah pun kata, la, tak boleh. Dia kata kepada Aisyah, tak boleh kamu nak pergi kepada medan jihad. Lakin afdalul jihad hajjun mabrur. Akan tetapi jihad yang paling afdal bagi wanita ialah haji mabrur. Kita tengok ya. Jadi di sini kita nampak kehebatan wanita ni. Maknanya nak banding lelaki tak perlu masuk medan perang. Yeah. Kalau jihad bagi lelaki ialah kita kata pergi medan perang. Untuk berjihad mengorbankan nyawa sebagainya. Tetapi bagi wanita Rasulullah kata sebaik-baik jihad ialah hajjul mabrur. Cuba kita kena tengok bila kenapa dia kata kepada wanita ni haji mabrur. Jihad dia haji mabrur. Sebab seorang wanita, kita bayangkan wanita ni dengan lemah lembutnya, dengan mudah orang kata sensitifnya apanya. Sebab bermula daripada persediaan untuk nak pergi haji ni, kita kata melangkah daripada rumah tu, dia dah nak tinggal anak-anak semua di rumah kan. Macam mana perasaan seorang ibu nak tinggal anak kalau yang masih kecil lagi. Maka itu adalah kita kata pengorbanan dia ada tu. Pengorbanan dia ada sejak dia nak pergi tu kena tinggal anak. Lepas itu bila pergi ke sana, pergerakan kerja haji ni disebab kepada wanita adalah berat kita rasa bagi wanita. Sebab kalau kita tengok kesesakan semasa tawaf itu pun, itu kita kena kata gagah. Ada pengorbanan di situ. Makna tawaf musim haji ni memang terlalu ramai persesak-sesak. Itu perlu kepada kekuatan itu. Dan begitu jugalah dengan kita kata nak pergi musim wukuf dan Muzdalifah Mina tu, maknanya bagi wanita disebab kepada mentalnya dan fizikalnya memang perlu kepada kekuatan lah. Sebab dia perlu, sebab suasana itu sendiri perlu kepada persediaan itulah. Maknanya sebab itu kita kata ganjaran dia tu hebat. Lebih-lebih lagi lah kalau wanita itu dia boleh jaga dengan sebaik-baiknya amalan hajinya itu ya. Bagaimana Ustaz Tengku Aziz kata tadi, kita semua jaga dengan sebaik-baiknya segi amalan kita, di segi akhlak kita, dan kita tidak melakukan benda-benda maksiat di samping pengorbanan yang lain itu memanglah ganjaran besar. Sebab itulah Allah kata hajjun mabrur disebab kepada wanita. Haji ni ada hajjun mabrur ya. Jihad paling besar bagi wanita ialah hajjun mabrur. Sebab keadaan kita pergi di sana itu perlu kepada pengorbanan yang tinggi. Tambahlah wanita orang kampung dan tak pernah keluar bersafir ke mana-mana. Lagilah perasaan itu, lagilah terasa perkara-perkaranya. Ya, itu dia. Apapun kita nak ucap memang kagumlah sebagai lelaki Ustaz ya. Memang kagumlah kalau wanita tu dapat melakukan ibadah haji dengan sempurna. Alhamdulillah, itu dia. Cumanya Ustaz, ada soalan yang ditanyakan oleh penonton kita di Facebook ni, Alshal.
Katanya, Assalamualaikum Ustaz Ali Pena dan Daim. Waalaikumsalam. Sekembalinya seseorang ataupun duyufur rahman itu, tetamu Allah itu ke tanah air, dia masih dalam keadaan ihram. Ini berkaitan dengan hukum lah ni. Kerana melanggar larangan dalam ihram dan terlupa membayar denda di sana. Lalu dia menjadi wali kepada pernikahan anak perempuannya. Maksudnya adakah masih belum bertahalul lagi ni? Bagaimana status pernikahan anaknya dan adakah perlu ia menyegerakan membayar denda kerana ia pulang ke tanah air dalam keadaan ihram? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih yang bertanya ini Al-Syam. Bagus juga soalan dia. Da'i Nadhari. Kalau kita tengok dari segi soalan ini, mungkin dia akan ada dua penjelasan lah. Macam yang tadi sebut tadi. Adakah dia ini sudah bertahlul? Lihat di situ. Lihat di situ. Kalau dia sudah bertahlul, cuma dia tak bayar dam saja sebab mungkin dalam masa dia ihram tu, dia melakukan kesilapan yang dia tak bayar. Tapi dia tahlul. Dia dah tahlul dah. Kalau tahlul, misalnya dia balik ke Malaysia, dia kahwin ke, wali kahwin jadi wali ke, tak ada masalah. Cuma dia tak bayar dam lagi je. Kan? Dam itu sebagai kita kata tergantunglah sebab dia tak bayar dam. Tapi dia tidak ada kaitan dengan wali tadi, kahwin tadi kan. Yang jadi masalahnya, kalau misalnya di Mekah tu, dia duduk dalam ihram, tidak tahalul lagi. Ini pun saya rasa penting juga konsep ilmu tadi kan. Kan? Sebab itulah bagi tamu haji, dia selalu ingatkan. Sebelum jemaah haji pulang ke Malaysia tu, dia kena jumpa dengan ustaz ataupun pentas kita, pembimbing pengkhusus ibadat haji, pembimbing ibadat haji di Tanah Suci tu. Saya dah macam ni amalan haji saya, macam ni umrah saya, adakah saya terikat dengan dam ataupun amalan apa-apa. Jadi kalaulah ustaz tu ataupun pentas kita sebut tidak ada apa-apa, jadi selesai lah. Kan? Jadi takut jadi macam tadi. Kalaulah misalnya dia duduk dalam ihram, kemudian ihram dia tu tidak tahlul, dia kahwin anak dia tak sah. Sebab apa? Sebab 13 larangan dalam ihram, salah satunya mengahwin, mewakil kahwin, mengahwin ni, berkahwin, tak boleh. Tak boleh. Tapi dia tak dikenakan dam kalau dia melaksana. Cuma perkahwinan tadi tidak sah. Kena kahwin semula lah. Kena angkat balik lah sebab dia tidak sah. Tapi tengok tadilah senario tadi. Kalau dia tu dah tahlul, cuma tak bayar dam saja, kahwin dia tak ada masalah. Takut dia duduk dalam ihram, kahwin tetap sah dan dia pun masalah juga sebab duduk dalam ihram. Ya, betul. Dia tak boleh gunting, dia kena tak boleh selesaikan lagi. Jadi kalau macam tu tengoklah, tanya pembimbing kita. Sebab kadang-kadang mungkin dia kena tahlul ihsar ke untuk jadi halal balik, tidak perlu pergi ke sana. Kan? Jadi sebab itulah kita kata haji ni walaupun kita kata dia ni mudah, tapi kalau kena dalam keadaan-keadaan tertentu dia jadi masalah. Baik. Kan? Baik. Jadi ilmu penting. Baik. Ilmu tu penting. Okey Ustaz, bila sebut tentang ilmu ni, kejap lagi saya nak tanya kepada Ustaz lah berkaitan, kalau kita tengok dalam rukun, haji ditunaikan jika mampu. Tapi ada orang dia tak mampu, tapi dia berhutang nak juga pergi. Macam mana tu? Boleh Ustaz kejap lagi ya? Boleh. Kalau anda nak tahu jawapan dia, sekejap saja lagi. Tajalah Ustaz, Istimewa Aidil Adha. Kembali selepas ini. Terima kasih kerana masih terus bersama kami dalam Tanyalah Ustaz Istimewa Aidil Adha. Dan hari ini kita bersama dalam Tanyalah Ustaz Istimewa Aidil Adha bersama Yang Mulia Ustaz Tunku Aziz Raja Abdullah dan juga Dr. Hajah Anisa Abdul Ghani. Kita sama-sama diskusikan topik perbincangan kita iaitu pengertian haji. Baiklah, saya nak terus tanyakan soalan ini kepada Ustaz. Ustaz, kalau kita tengok dalam rukun Islam, bagaimana mengerjakan haji ini bagi mereka yang mampu. Akan tetapi ada antara kita yang teringin nak pergi, nak menyegerakan ibadah haji. Jadi meminjam. Bagaimana? Adakah ia dibolehkan
dan bagaimana haji tersebut? Okey, terima kasih Dain Hadori. Dalam masalah meminjam ataupun kita kata hutang lah. Berhutang lah. Dalam konteks sekarang, dia tidak sama macam konteks dulu. Sekarang ini kita pinjam ada dua kategori. Sama ada kita pinjam secara langsung, nak bayar secara langsung, atau pinjam berjadual. Ya. Kan? Sekarang ni dia ada pendapatan tetap tiap-tiap bulan. Dia buat pinjaman, tapi dia pun bayar bertetap juga berjadual. Ya. Apakah dari segi hukumnya dia nak tunggu hutang tu selesai dulu sedangkan dia berjadual? Di sini kita sudah muzakarah dulu semasa di Melaka. Tidak ada jadi masalah. Oh, tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab dalam hutang dengan bank itu mungkin dia ada aku janji ataupun mungkin akad dia lah. akad, mungkin dia ada insurans lain kan. Apabila ada kematian ke apa, dia tak perlu membebankan orang lain untuk bayar hutang dia sebab ada perjanjian. Di situ dibolehkan. Yang tak bolehnya yang hutang yang sesama kita ni kan, yang tidak ada akad ni. Sebab apa? Sebab takut-takut dia tak selesai hutang apabila berlaku kematian kepada dia, menyebabkan bebanan kepada anak-anak dia untuk bayarkan hutang dia. Faham. Kan? Jadi di situ kita telah bermuzakarah. Berarti kalau yang berjadual dibolehkan. Sebab sekarang ni misalnya kita pinjam personal loan misalnya kan. Dia pinjam 20,000 contohnya kan. Untuk menunaikan haji lah. Tidaklah, misalnya kita kata nak pergi umrah ke kan. Okay. Dia pinjam 20,000, tiba-tiba 10,000 tu sudah selesai dah projek yang dia. Ada baki lagi 10,000 kan. Takkan 10,000 tu nak bazir, boleh buat haji sebab dia ada jadual. Kan? Pengurusan dari pengurusan. Takkan nak beli kereta dah ada dah. Betul. Jadi buatlah umrah dulu ke supaya apa? Supaya kewajipan umrah tadi sudah selesai untuk dia. Faham. Jadi kita gunakan kebijakan kita dalam masalah ini. Jangan pula kita kata nanti nak selesai. Apabila nak selesai, sedangkan dia hutang berjadual. Betul. Kan? Silat-silat tak sempat habis. Dah meninggal. Duit ada lagi lebih. Buat benda lain pula. Tidak utamakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Saya suka bila kita alang-alang kita bincangkan tentang kewangan ini. Tadi kita sembang tentang hutang. Saya nak tanya kepada Dr. Hajah Anisah. Ustazah, kenapa Ustazah pentingnya kita ni, yalah macam Ustaz ada sebut tadi, sebelum kita nak mengenakan pakaian putih kita itu, ihram kita itu, kita mesti juga faktor penting iaitu apa yang kita nak bawa ke sana ialah sumber yang halal. Kewangan kita nak mengerjakan haji juga mestilah kewangan yang halal sumbernya. Kenapa pentingnya Ustazah? Sumber halal. Kalau kita kata setiap orang pergi ke Mekah ini nak dapat haji mabrur kan. Bila kita kata nak haji mabrur, maknanya syarat untuk kita mendapat haji mabrur ini bukan sekadar menyempurnakan segala rukun atau wajib haji dan seterusnya. Tetapi kita perlu juga wang yang kita guna untuk belanja kerja-kerja haji ni ialah mesti wang itu wang yang halal. Bukan wang haram, bukan wang daripada rasuah, bukan wang daripada riba. Itu penting. Sebab kita tengok pandangan ni usaha kita pandangan fuqaha lah kan. Sebab kalau kita tengok pandangan jamhur ulama dia kata kalau kita pergi haji ni dengan mengguna wang yang tidak halal ni, haji kita sah dari segi jamhur. Tetapi ada pandangan mazhab Hanabilah, haji tak sah sebab kita mengguna wang yang tidak halal. Itu pandangan ulama. Jadi kita ni berpegang dengan pandangan Syafi'i, dengan jamhur ulama yang mengatakan bahawasanya walaupun duit itu tidak halal, tapi di segi kerja haji bila kita laksanakan dengan rukun wajib dengan haji itu sah. Tetapi untuk nak mendapat mabrur tu itu memang tak cukup syarat lah. Sebab kita menggunakan perbelanjaan itu dengan wang yang tidak halal. Nah, sebab itulah sebelum kita nak pergi haji, kita nak duit yang kita guna ni kita pastikan benar-benar daripada duit hasil yang halal, bukannya daripada hasil yang tidak halal ya. Sebab kita sekarang banyak sumber-sumber yang tidak halal, terutamanya ialah riba ataupun rasuah lah. Itu penting sangat-sangatnya. Dan kita kena ingat
itu dalam konteks haji. Kita bagi makan anak isteri kita dengan duit haram ni pun, Allah. jadi maknanya tidak ada keberkatan. Itulah jadinya sebab daging anak-anak kita tu tumbuh dengan harta haram ini. Ya. Kita kena ingatlah benda tu besar padahnya tu. Mana mungkin target di hujungnya ataupun kita punya nak capai itu ialah mabrur, tapi caranya salah. Tak boleh juga ya Ustaz dan Ustazah ya. Itu paling penting tu. Baiklah, mungkin sedikit dalam 1 minit Ustazah, apakah antara pesanan Ustazah kepada semua, terutamanya walaupun dalam pandemik COVID-19 ini, sebenarnya ini adalah tempoh untuk kita dapatkan ilmu walaupun tak ada orang pergi haji tahun ni. Jadi apakah pesanan Ustazah? Ya, bagi saya, walaupun kita rasa 2 tahun saya kita tak boleh nak menunaikan haji, saya harap jemaah-jemaah yang telah ditawarkan untuk menunaikan haji tak dapat pergi itu bersabarlah, dan kita ingatlah bahawa semua itu adalah takdir daripada Allah Ta'ala. Dan insya-Allah dengan kita telah mengikuti kursus-kursus haji, walaupun kita tak dapat tunaikan haji, insya-Allah itu boleh menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang kerja-kerja haji. Dan dengan penambahan ilmu pengetahuan kerja-kerja haji ini, insya-Allah kita mengharapkan Allah Ta'ala terima haji kita nanti dan kita akan mendapat haji mabrur, insya-Allah. Insya-Allah. Baiklah Ustaz, saya terdetik soalan ini daripada apa yang dikongsikan oleh Ustazah itu. Juga kaitan dengan pandemik COVID-19. Ini sebagai pelan tindakan kita, kesimpulan kita di penghujung perbincangan kita. Tadi Ustaz ada sebut tentang haji itu adalah tarbiyah. Mendidik jiwa kita, mendidik diri kita menjadi hamba yang soleh. Dan insya-Allah kalau kata ibadah kita itu niat ikhlas kerana Allah, akan menjadi ibadah yang mabrur, diterima oleh Allah, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ujian dan juga setiap disiplin itu kita lalui ketika di tanah haram. Sekarang ini kita menghadapi COVID-19. Adakah ini juga menjadi satu medan tarbiyah buat kita? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Da'i Nadhari. Ini adalah soalan yang bagus saya rasa. Soalan bagus. Sebab apa? Kita tengok pada asal. Wabak ini datang daripada Allah. Ya. Allah boleh kekalkan. Allah boleh tarikkan. Allah boleh buat apa saja. Ya. Okey. Kalau kita nak tengok dari segi konteks haji itu menyeluruh, saya suka kepada soalan ini. Contohnya, misalnya kita bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah, waktu hendaklah kita bermalam di Muzdalifah itu waktu tengah malam. Malam hari raya tu sampai waktu subuh. Kan? Dalam masa tersebut mesti kita kena ada di Muzdalifah walau lahzatin. Walau lahzatin ini maksudnya walau sekejap. Jadi apa yang saya nak kontekkan di sini, waktu malam itu adalah merupakan sangat penting. Untuk apa? Untuk kita dengan Allah. Kan? Untuk kita bermunajat dengan Allah. Untuk kita sembahyang tahajud, untuk kita sembahyang hajat, untuk kita berdoa pada Allah, untuk kita berzikir, untuk kita baca Quran pada masa akhir tu kan. Berartinya akhir malam ni adalah merupakan yang mustajab. Okey, sekarang ni berlaku wabak pandemik pada kita kan. Ada yang terkesan. Jadi bagi yang terkesan ni, kita bangun tak tengah malam? Allahu Akbar. Bangun tak munajat kepada Allah SWT. Kita tengok dari segi hajat. Dia ulang alik daripada Safa ke Marwah. Safa ke Marwah. Daripada Safa ke Marwah. Safa ke Marwah. Tempat yang sama. Dia minta air kan. Naik kepada Safa Marwah. Tak ada putus asa. Turun balik ke Safa. Tak putus asa. Safa Marwah. 7 kali. Baru Allah Ta'ala kabulkan air. Kan? Kita sampai tak 7 kali. Kita mesti kena banyak lagi. Kena ikhtiar. Ikhtiar kita. Minta dengan Allah. Ya Allah. Mengadu pada Allah. Jangan mengadu dalam Facebook. Jangan kita mengata. Jangan kita mengata pada kerajaan. Kerajaan pun kalau boleh. Wabak ni dia nak hapuskan. Tapi dah berlaku juga. Kita sebagai rakyat jelata, sebagai orang Islam, jangan ikut orang kafir. Orang Islam kan. Ya Allah, saya tak ada duit ya Allah. Kan? Mengadu pada Allah. Buat tiap-tiap malam. InsyaAllah saya rasa Allah Subhanahu Wa Taala ni Ar-Rahman, Ar-Rahim, pemurah, pengampun, semua Allah Subhanahu Wa Taala bagi, kan? Tapi tengok kita. Macam mana hati kita? Adakah kita terus kepada Allah ataupun kita pergi pada benda lain? Kita nak sesuatu,
kita pergi pada benda lain, Allah Ta'ala akan lepas tangan. Allah. Kita kena minta Allah SWT dulu. Itu juga ibrah haji tadi. Memang dia menggambarkan keseluruhan. Betul. Tengok Siti Hajar, tak putus asa, berusaha bersungguh-sungguh. Allah Kan? Akbar. Dalam perjalanan dia tu, bukan dia lari saja sebenarnya. Tu doa dia. Mengharapkan pada Allah Ta'ala. Kan? Akhir sekali 7 kali baru dapat. Allahu Akbar. Sampai oleh kerana mulianya pekerjaan dia itu, orang nak pergi buat haji kena buat. Orang nak buat umrah kena buat. Ya. Tunjuk macam mana nak dekatkan kita dengan Allah. Allah. Jadi bagi saya, kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa pun kembali pada Allah. Berdoa pada Tuhan Malam supaya Allah Ta'ala angkat. Baik. Baik. Sebab benda ni, Baik. bukan saja negara kita, negara lain tak ada. Semua menghadapi, Ustaz. Ada. InsyaAllah. Baiklah, terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz Tengku Aziz Raja Abdullah, Pengurus Besar Bimbingan Tabung Haji, dan juga yang berbahagia Dr. Hajah Anisah Abdul Ghani, Pengerusi Jawatan Kuasa Penasihat Tabung Haji, kerana sudi bersama dengan kita untuk Tanyalah Ustaz Istimewa Aidiladha pada pagi ini. Kita bicarakan pengertian ibadah haji. Baiklah, insyaAllah kita akan bersama lagi Ustaz dan Ustazah ya. InsyaAllah. Baiklah, para penonton sekalian, teruskan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan menghadapi pandemik COVID-19 ini dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sama-sama kita hayati pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. InsyaAllah, jangan lupa para penonton sekalian, esok kita akan bersama dengan sahabat saya Da'i Anas dan bersama dengan panelis-panelis kita untuk kita bincangkan topik kita Masyair Haji esok, insyaAllah. Baiklah, saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri sehingga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.